Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azwan bin Harun, nombor matrik 268170. Okey, pada kali ini saya ingin membentangkan iaitu tajuk kos subjek iaitu GFMA 2023 Perniagaan Antarabangsa. Okey, tugasan individu saya ini saya telah memilih tajuk perniagaan Zai Snack. Okey, dan tugasan ini saya sediakan untuk Dr. Murad Mahat. Okey. So kita direct kepada pengenalan Zai Snack. Okey, Zai Snack ni adalah sebuah perniagaan yang menjual pelbagai jenis kerepek tradisi Melayu dari Kelantan. Antaranya ialah keropok ikan, kerepek bilis, kerepek getas, kerepek pisang, kerepek ubi kayu, kerepek bijan, kerepek bijan iaitu buah rotan. Okey, perniagaan Zai Snack ini ditubuhkan dan dibangunkan pada tahun 1997 dan mengutamakan khusus pengeluaran makanan keropok ringan, makanan ringan, gula-gula. Bermula dari situ, usaha dan langkah yang lebih teratur telah menjadikan produk Zai Snack ini maju dan berkembang seperti sekarang. Antara makanan yang terkenal di Zai Snack ialah kerepek bilis dan produk Zai Snack. Okey, Zai Snack mula membuka kilangnya yang terletak di Lot 414 Kampung Panggung 16800 Postkod Pasir Putih, Kelantan, dan sebilangan pekerja sepenuh masa diambil pada satu masa dalam kira-kira 10 orang pekerja. Okey, seterusnya adalah kita direct kepada soalan assignment. Okey, negara manakah yang terbaik untuk ditembusi untuk pasaran antarabangsa? Mengapa negara tersebut menjadi pilihan terbaik? Okey, menurut Liberto 2020, perusahaan kecil dan sederhana PKS ialah perniagaan yang mengekalkan hasil, aset atau sebilangan pekerja di bawah objektif tertentu. Setiap negara mempunyai tarifan sendiri tentang apa yang itu perusahaan kecil dan sederhana. Okey, ekspor didefinisikan sebagai mengambil atau menyebabkan barangan dibawa keluar dari negara Malaysia melalui pelbagai jalan termasuklah jalan darat, jalan laut dan udara dan menggunakan kenderaan kapal laut atau pesawat bagi tujuan perdagangan. Okey, di sini kita menjawab soalan daripada assignment tersebut. Antara negara yang terbaik bagi perniagaan Zai Snack untuk menembusi pasaran antaranya ialah negara China dan Europe. Okey, saya boleh sokong kenyataan saya negara China dan Europe. Kenapa dia menjadi terbaik untuk kita pasarkan dekat sana? Kerana negara China ini adalah negara yang kekurangan makanan halal. Okey, dan permintaannya sangat tinggi untuk makanan-makanan halal seperti snack dan juga lain-lain. Selain itu, Zai Snack juga boleh mengembangkan perniagaan mereka ke negara Europe melalui Matrik. Matrik menerajui promosi bahan bekalan makanan Malaysia pada pameran FI Europe. Okey, kita ke seterusnya. Okey, soalan seterusnya, apakah kaedah kemasukan terbaik yang harus digunakan oleh PKS untuk menembusi pasaran antarabangsa? Mengapa? Okey, menurut Persatuan Akaunten Bertaulah Berkanun ACCA di Malaysia, perusahaan kecil dan sederhana PKS berpotensi dan berpeluang melakukan perniagaan antarabangsa walaupun penyertaan dari mereka masih di bawah purata global. Okey, sumber internet atau atas talian adalah antara inovasi yang paling penting dan berkesan dalam sejarah peradaban manusia. Okey, ekspor merupakan kaedah yang paling mudah untuk menembusi pasaran antarabangsa. Okey, kita ke seterusnya. Adakah terdapat sebarang pengubahsuaian produk yang perlu dilakukan untuk menembusi pasaran luar? Adakah terdapat sebarang keutamaan budaya atau dasar yang perlu dipatuhi oleh PKS? Okey, sebenarnya macam ni. Sebuah perniagaan memerlukan inovasi supaya lebih menarik perhatian setiap pembeli. Inovasi itu ialah salah satu pengubahsuaian kepada produk yang sedia ada supaya menjadi lebih bermakna dan canggih. Okey, antara elemen yang boleh diambil oleh seorang usahawan untuk mengubahsuai produk sedia ada mereka ialah meningkatkan kualiti suatu barang tersebut, seperti contoh makanan ringan dari Zai Snack.
Okey. Di samping itu, pengusaha juga boleh menjadikan produk mereka dalam pelbagai jenis bungkusan penyediaan, seperti menjadikan dalam pelbagai bentuk, seperti besar, kecil maupun dalam bentuk balang. Produk seperti ini sememangnya tiada khusus untuk golongan mana-mana pun ataupun golongan mana-mana budaya tertentu, kerana semua peringkat umur dan golongan boleh merasa produk ini. Okey. Perlu difikirkan bahawa setiap inovasi dan ubah suai yang dilakukan kepada produk sedia ada, fokus mestilah kepada faktor keperluan pasaran dan penerimaan daripada pengguna selepas diubah suai. Okey, next. Okey, soalan seterusnya, siapakah pelanggan berpotensi di pasaran antarabangsa? Contoh, pelanggan yang disasarkan untuk produk kosmetik ialah wanita umur muda 17 hingga 40 tahun. Okey, so jawapannya, pelanggan yang berpotensi bagi sesebuah perniagaan adalah dikenali juga sebagai biasanya prospek. Pelanggan berpotensi juga merujuk kepada seseorang itu minat dan menggemari barang-barang yang dikeluarkan dan ditawarkan oleh sesebuah syarikat tetapi masih belum membelinya. Okey, menurut pandangan LEG 2020, pasaran yang mempunyai peluang dan potensi adalah sebahagian daripada pasaran yang boleh dikecapi pada masa yang akan datang. Okey, pelanggan ini mungkin belum ada, namun pengusaha boleh berusaha untuk menarik pelanggan agar mereka mencuba produk. Pembahagian pasaran memerlukan data dan informasi untuk dilaksanakan sambil menawarkan persekitaran dan suasana yang lebih efektif daripada pembahagian demografik. Terdapat banyak cara untuk membahagikan pasaran menggunakan demografi, antaranya melalui jantina, umur, kawasan tempat tinggal, pendapatan, pekerjaan serta pendidikan. Okey, the next. Okey, kita sudah habis slide. Okey, maka daripada ini saya mengucapkan sekian terima kasih. Inilah present daripada saya, Muhammad Azwan bin Harun, nombor matrik 268170. Saya memohon maaf jika ada kesilapan dan kesalahan yang saya telah lakukan di sepanjang pengajian ini. Terima kasih. Assalamualaikum.